Apa tu? Kalau tanya, pernah rasa kacang manis tak sebab nak kena pasti customer? Boleh? Contoh kan, okay Puan, hari ni kita ada perisa, 4 perisa kacang manis ni. So Puan boleh pilih antara 4 perasa ni. By the way nak tanya, Puan pernah tak rasa kacang manis sebelum ni? Boleh? Itu is a good question. Kan kita blast message pada kontak-kontak. Okay, faham. Blast message pada kontak-kontak ni paling elok kita buat WhatsApp status. Itu yang paling elok. Biar orang tegur kita. Cantiknya kaftan. Kacang apa tu? Biar orang tegur kita. Jangan kita main blast je pada orang. Habis pukul berapa? Kelas ni pukul 4. Okay. Kita nak bagi katalog. Dia bagi terus WhatsApp ataupun bagi link Telegram suruh pilih design. Kalau kita nak bagi katalog, okay faham. Kalau saya tak akan bagi katalog, saya screenshot katalog tu, saya bagi kat dia. Sebab bila awak suruh pindah, customer akan lari. Faham Tahu, elok kalau kita ada katalog, screenshot katalog kita dan bagi balik kat dia. Bagi dalam WhatsApp. Customer akan sangat-sangat rasa macam, wow. Sebab kalau you bagi katalog, dia kena klik, dia kena tengok dan dia kena pilih. Kalau kita memang nak, kita akan pilih lah. Tapi kalau dia hanya nak survey, dia tak akan klik. Macam ni kita nak approach rakan-rakan sekolah kita yang dah lama kita tak tanya khabar. Formula pagi tadi, TPM. Kawan-kawan sekolah, tahu tak kita? Tahu tak kita? So kalau kawan-kawan sekolah pun dah tak tahu kita, macam ni kita nak jual? So step pertama, buat kawan-kawan sekolah tahu kita. Social media, buat sharing balik dalam grup-grup sekolah, jangan terus menjual. Okay, so bila kawan-kawan sekolah dah tahu kita, dia perlu tak kacang kita? Dia perlu tak kaftan kita? Dia perlu tak kisu kita? So kalau contohlah nak beli susu coklat itu susah, kita offer bisnes dengan susu coklat. Tak ada masalah. Okay, so bila dia dah perlu, sekarang dia mampu tak? Tu soalan dia. Sebab kalau you tak faham 3 ni, kenapa nak approach ke grup-grup sekolah? Sebab tu you akan kena reject. Bila kena reject, lala tak nak berniaga. Susahlah berniaga, kawan-kawan semua tak support. Tengok balik TPM tu. Faham? So blast message ni memang tak sesuai ke? Blast message ni pada orang yang memang orang datang PM kita dan kalau kita nak follow up, blast balik tak ada masalah. Kalau orang tu memang dah tahu kita jual kisu, orang memang tahu kita jual kacang, kita blast balik tak ada masalah. Kalau orang tak tahu yang kita jual kacang, tak perasan yang kita berniaga apa, bila kita blast, hati-hati boleh kena ban. Orang akan report spam. Itu je. Kalau up status, bukan semua tengok memanglah. Sebab tu saya punya marketing bukannya WhatsApp status je. FB ads, IG story, TikTok. Tak bolehlah kita bergantung satu marketing je. Dan contohlah kan, kalau kawan-kawan kita yang sekolah tu je, itu juga kawan-kawan kita sekolah. Sebab tu nak tak nak, kalau nak mudah closing, orang kena tahu kita. So, be famous. Untuk tahun 2021. Faham Dan ada tak cara blast yang terbaik Yang pertama, kalau nak blast balik database yang sedia ada, gunalah teknik kenakan diri balik. So kata, Assalamualaikum, maaf ganggu. Saya Kak Yong, wakil Sahwanis. Dan mungkin sebelum ni kita pernah berurusan. Boleh tak save nombor saya sekejap? Kita minta dia save nombor telefon je. Dah, nanti second, ketiga, keempat, baru kita cerita pasal kacang kita. Kat IG tak perlu bagi link katalog dalam Telegram ke biasanya kalau kat IG tu link tu, jangan bagi link katalog, link WhatsApp kita. Kalau dia bagi katalog, kita tak tahu kan dia nak beli ke tak nak beli. Dalam WhatsApp macam banyak makan space hantar gambar. If Telegram better, tak ada masalah. Tak ada masalah. Apa pandangan setara orang yang hanya jual barang dia je tapi tak mau beli? Kenapa kalau orang tu jual barang dia kena beli dengan barangan kita? TPM lah. Faham tak? Kalau dia nak jual barang dia, memang tugas dia menjual. Kalau dia tak nak beli barang kita, sebab dia tengah tak perlu barang kita. Paksa macam mana pun, kalau dia tak nak makan kacang, tak boleh makan kacang, kenapa kena beli kacang? Okay, kalau gambar color-color yang hot sale boleh? Boleh sangat. Dah bagi gambar kaftan, dia tanya pula, ada lagi tak? Banyak pula kena forward. Nama pun customer. Layan je lah. Nanti kalau customer tak reply, marah pula. Nak yang mana ni? So kalau kita promote kacang wani dalam chat, ada yang reply nak tengok produk kita, lepas tu kita promote produk dia pada macam mana? Okay. Yang penting, contohlah kalau dia promote barang kita, saya tak pasti conversation tu habis kat mana. Kena check dululah. Okay.
Right. Kalau ada soalan saya tak jawab, saya minta maaf Sir, kalau saya hanya tunjuk gambar je contoh, kalau kita hanya tunjuk gambar je contoh saja, tak faham. Apa pendapat Sir penggunaan Linktree di link IG? Saya dah guna dan tak berjaya. Sebab apa? Terlalu banyak link. So bila terlalu banyak link, customer tak tahu nak klik yang mana satu. It's better letak direct je. Sebab saya sendiri guna. Saya pernah guna beacon, guna link, memang closing untuk rate untuk orang klik tu sangat rendah. Salam Sir, saya Atin, nak minta doa tuankan saya berjaya dengan perniagaan saya. Boleh tak guna ayat 19 WhatsApp? Boleh. Tapi lepas minta doakan tu buat apa? So tanya balik soalan. So what? Kalau saya doakan awak, saya dapat apa? Nampak tak? Manusia ni, kalau kita nak suruh something, contohlah, kita nak suruh orang tu doakan kita, dia dapat apa? Dan kalau you kata, tak dapat apa-apa, you siapa? Tu soalan balik, you kena tanya balik. Nak suruh orang ni, dia ada formula dia. Okay, ada soalan lagi tak? Ada soalan lagi tak? Okay, alright. Kalau auto check kita letak link bio, boleh tak? Kalau saya personally tak guna check auto. Sebab nampak pemalas. Kalau awak betul-betul busy, let's go. Kan? Tapi kalau saya letak auto reply nampak pemalas. Saya sendiri kalau Assalamualaikum. Tak. Bye-bye. Bye-bye. Tapi kalau you punya auto reply tu nampak bijak, macam mana tahu nak buat auto reply tu nampak bijak? You kata, oh minta maaf, Puan Nasyihatul sekarang tengah solat. Biasanya dia solat hampir 2 jam. So nanti kalau dia habis solat, dia akan reply WhatsApp secepat mungkin ya. Nampak tak? Kita jadi wakil yang ketiga. Kita jadi admin kepada kita punya owner tu. Itu bagus. Contoh kan, minta maaf. Puan Syamsidah waktu-waktu macam ni dia tengah tahajud. So nanti biasanya dia akan reply lepas pukul 7. Okay? Amin. Itu bagus. Nampak tak? So baru kegunaan auto reply tu nampak lebih dahsyat sebab kita nampak busy. Betul tak? Daripada minta maaf, kami akan reply secepatnya. So sambil-sambil tu tolong tengok katalog. Peduli apa aku? Contoh kan. So dia tak ada rasa macam okey lah, kau nak berjaya macam ni, jual lah. Tapi kalau you guna auto reply tu dengan jadi third person, itu lain. So dia nampak rasa macam, ada PA lah dia ni, dahsyat. Okay. Tu kalau guna auto reply. Faham Okay. Alright. So bab introduction ni semua faham tak ni? Bagi salam, ucap terima kasih, kenalkan diri, tanya soalan. Nampak tak? Hampir sejam saya cerita pasal intro je. Sebab apa? Intro ni penting. Daripada intro ni lah akan nampak semua jalan dia. Alright, ada customer cakap takut nak beli kacang sebab takut tak berhenti makan. Saya pun takut juga ni, stok saya habis. Customer nak bergurau, kita bergurau. Customer nak serius, kita serius. Jangan customer nak bergurau, kita jadi serius. Tu jadi terbalik. Puan buat kelakar ke? Saya tak faham. Astaghfirullahalazim. Yelah. Bagilah 4 harga 4 botol tu, bagi yang nombor account. Jangan macam tu. Alright. So bila kita dah suggestkan, nak buat apa? By the way, saya minta maaf kalau saya tak boleh nak touch semua produk yang ada. So dalam kelas kita ni, saya rasa macam ada banyak produk. So saya fokus pada 3 produk lah. Kadang-kadang bila produk-produk lain tu, mungkin tak berapa nak sesuai kita guna intro macam ni. Tetapi insyaAllah lah, ambil konsep tu. Faham Ambil dia punya flow. Jangan ambil saya punya skrip, ambil flow. Faham Tahu? Alright? Okay, good. Contoh kat sini, kita sambung yang boleh tak tengok katalog ni? Boleh? Okay, so ni dapat customer yang tak tahu apa yang dia nak, so dia nak tengok katalog, kita suggestkan. Okay, so bila kita suggestkan, kita akan bagi package harga. Betul tak? Kan? Kita akan bagi package ataupun kita bagi design dululah. So design macam biasa. Kita bagi 3 design. Mungkin kita ada design yang terbaru. Kita bagi design yang launching, yang baru launching. Dan kita bagi design yang hot selling. Okay. So always ada nama-nama koleksi. So habis pukul 4.30 ke? Tidak, pukul 4. Kenapa? Dah 2 orang tanya aku habis pukul apa? Kenapa? Risau saya ni First time ni. So macam kaftan ada banyak gambar, maksimum boleh bagi banyak gambar, 5 je. 5 je. Kau jangan bagi gambar 125 gambar tu. Kan, nak download PDF tu je, tak boleh download lah dik. Besar sangat. Kan?
Alright, good. So 5 je. Boleh 5 je. So nanti kalau dia tak cukup, 5 lagi. Tak cukup, 5 lagi. Tak cukup, 5 lagi. Kalau 5 helai dia minta lagi. Tak apa, kita nak buat dia minta. Kita nak dia buat dia minta. Boleh buat collage ke? Boleh. Tapi paling elok awak tampal-tampal je lah. Maksud tampal-tampal tu macam ni kan? Yang design tu, contoh yang terbaru tu awak gabungkan 5-5. Kita edit cantik-cantik. Boleh? Okay, good. So bila kita dah cadangkan, lepas kita dah cadangkan buat apa? Jangan lupa upsell. Jangan lupa upsell. Kalau orang nak sepasang, ambil 2 pasang. Orang nak 2 pasang, ambil 3 pasang. Faham? So kita punya mindset sekarang kacang. Okay, ni saya nak pasang untuk kacang gang kacang. Package paling kecil kita 4 Dah 1, 2, 3 dah diharamkan. Tak boleh jual lagi dah. Jual 4 je. Tu adalah package kita paling murah, RM38. Boleh? Package hot selling kita 100 dan package paling besar lebih banyak dan lebih banyak, insyaAllah. Tapi sekarang package paling kecil adalah 39 39. Sorry. Start macam tu. Okay, dah tak nak jual satu-satu lagi dah. Bila nak kaya? Kan? Orang jual kacang ni semua dah kaya-kaya, kita tak kaya-kaya. Jual apa? 10. Lambat lagi nak habis tu. Tapi kalau orang nak, boleh. Tapi ada syarat. Contoh, kita open 39. Banyak sangat lah. Boleh tak try 2? Nak cakap apa? Boleh encik, boleh. Tapi ada syarat. Apa syarat dia? Kalau dia nak 2. Paling kecil kita kan 4. Tapi dia nak 2. Apa syarat dia? Apa syarat dia kalau dia nak 2? Tak boleh offer yang paling mahal je. Tak boleh offer yang paling mahal je. Boleh? Boleh. Lagi mahal lagi elok. Tapi orang ni nak 4. Tapi dia nak 2. So syaratnya apa? Boleh. Tapi kena bayar sekarang. Kalau bayar tunggu gaji, ambil package agent. Kalau bayar besok, ambil package RM39. Kalau nak 2 je, kena bayar sekarang. Kan, syarat dia ada cas COD. Boleh gitu. Cas COD ni sebenarnya bagi saya berapa pun yang dia ambil, kalau memang kena cas COD, cas lah COD. Faham itu je. Janganlah kata macam, kalau bagi saya lah 100 ke atas baru cas COD free. 100 ke atas. Itu baru COD cas free. Macam mana nak bagi ayat dibayar sekarang tu sir? Sabarlah Kak Yong. Nak bagilah ayat ni. So kita upsell dulu. Boleh Dah. Okay, so bila kita dah upsell, boleh tak kita request customer recommend ataupun provide nombor kawan-kawan? Boleh. Selepas customer tu dah beli 3 kali. Selepas customer tu dah repeat order dengan kita 3 kali, baru kita boleh minta dia request nombor kawan-kawan dia. Selagi dia tak repeat 3 kali, tak boleh. Faham tak? Kenapa 3 kali? Kenapa kena repeat 3 kali? Sebab repeat kali pertama dia nak cuba. Repeat kali kedua dia dah percaya. Repeat kali ketiga dia dah sayang dan cinta. Dan barulah dia akan bagi kawan-kawan yang betul-betul nak kacang kita, nak kaftan kita, nak kisu kita. Itu je. Okay, sebab tu kena repeat 3 kali. Dok ni. Okay Tuan-tuan masih boleh follow ke? Saya risau ni dah pukul berapa ni, kadang-kadang semua dah masih okay Boleh Alhamdulillah. Nak habis dah, sikit je lagi. So bila kita dah upsell, kita akan bagi harga. Okay, tuan-tuan bagi harga macam mana? Tuan-tuan bagi harga macam mana? Ada yang guna template tak? Mengantuk memanglah mengantuk. Petang-petang kan? Bagi harga macam mana? Poster. Okay, bagi gambar combo. Good. So kita akan bagi gambar juga. Kalau boleh 3 je Macam kita plan daripada semalam. Package basic, package hot selling, package premium ataupun lengkap. Faham tak? Kalau cuti umum macam awal Muharram boleh. Boleh sangat. Okay? 4 botol 39. So lagi elok macam contoh package Merdeka. So always ada campaign kita. Dan tuan-tuan, gambar package ni saya pesan tolonglah ubah.
Janganlah guna gambar yang sama daripada tuan puan start 3 tahun lepas sampai hari ni guna gambar yang sama je. Ubahlah. Faham? Setiap bulan kena ganti design. Boleh tak ni? Boleh tak janji dengan saya? Setiap bulan ganti design ikut team masing-masing. So jangan mengharap pada HQ saja. Yang penting kita ambil idea daripada HQ dan olah ikut team masing-masing. Setiap bulan tukar. So bila you ada tukar, contoh untuk customer baru package lain. Walaupun benda yang sama. Untuk customer sedia ada guna package lain. Barulah customer sedia ada tu kata, barulah. Nampak tak? So always fikir macam tu. Customer baru package lain, customer sedia ada package lain. So kalau kita dah bagi gambar design, lepas tu cakap nak pilih design dulu, tapi terus senyap macam mana? Sebab tu kita tak suruh dia pilih design. Lepas kita dah bagi harga, sabar kejap saya cerita dulu pasal harga. Boleh? So apa yang ada dalam harga ni sebenarnya? So yang pertama ada harga asal. Okay, bagi contohlah kisu. Okay, right. Harga kita kalau kisu ni kita nak jual satu box ke, satu carton ke macam mana? Kita at least ambil berkarton maksudnya ada dalam satu box tu 6 pouch. Satu crate Okay, contohlah satu crate. Satu crate, harga kat crate tu ada harga asal tak? Kan RM27. Okay, good. Lepas tu, kalau beli crate ni dapat free gift tak? And package yang mana boleh dapat free gift? Tak ada. Yang ada. Kita ambil yang ada. Dia kena beli berapa? Satu carton. Satu carton baru ada free gift. Alright. Satu carton RM108. Okay. So satu carton ada berapa crate? 127 kali 4. Oh, sama. Okay. So kali ni kita letak free gift. Free gift value. Free gift apa kita bagi? Okay, free gift apa kita bagi? Alright, free gift apa yang boleh bagi? Biasanya kalau satu carton ni bagi free gift apa? Contoh yang kalau kacang pun you ada free gift tak? Kaftan ada free gift tak? Kan ikut campaign. Okay, contoh keychain, toy fidget, kita ada membership. Saya nak nilaikan. Tuan-tuan kena nilaikan RM berapa. Contoh free post. Kempen Merdeka kata RM8. Alright, free post. So free post ni berapa? Mungkin kalau satu carton tu kita boleh ganti RM20. So nilaikan kat sini berapa? Faham tak? Contoh 108, kitchen 10, toy fidget 10, membership mungkin 50, dah 70 tambah 20 kat sini ada 90. Okay. So kita kira kan total package RM 108 tambah 90, 198. Alright. Dan harga ataupun offer special hari ni RM 108 dan customer dah jimat 90. So ini cara bagi harga. Faham tak? So kalau untuk kisu saya tak tahulah nak buat macam mana. Kan sebab harga dia memang sangat kecil kan dia punya margin. So ini yang lain-lain lah. You boleh try. Okay, yang penting harga asal, free gift value, total package, offer special hari ini dan jimat. Ini adalah 5 komponen yang kena ada dalam gambar package kita. So package basic ada 5 ni. Kalau tak ada free gift kosong lah. So apa yang harga itu je lah. Kan kalau hot selling ada satu free gift. Kalau yang lengkap ada lagi banyak free gift. So makin banyak, makin besar package yang diambil, makin tinggilah value dia. Faham tak? Boleh
Macam mana kempen bulan Ogos, kempen harapan ejen 10,000 100 rawal free gift kacang lagi. Boleh? Kan? Tapi yang penting ada kiraan dia macam ni lah. Cuba buat kiraan dia macam ni. Faham? Okay. So dapat tak ni? Macam mana nak bagi harga? Boleh? Semua okey? Kalau okey cuba tuang komen okey. Nak habis dah, sikit je lagi. Okey. Boleh? Allah sedihnya. Itulah buat kelas petang-petang. Ke nak panggil Mimi buat senaman jari? Aku panggil Mimi sekarang. Nak buat panggil Mimi ke? Okey, Mimi standby 5 minit. Tak apa, don't worry. Ini kita punya cabaran. Okay, so bila dah bagi harga, lepas tu buat apa? Lepas dah bagi harga, barulah kita suggest. Okay, baru kita suggest. Jangan tanya kat customer dia nak package yang mana. Jangan tanya customer dia nak package yang mana. So ayat suggestion macam mana? Yang pertama, sebut nama customer. Ni step pertama, sebut nama customer. Yang kedua, dah sebut nama customer, bagi arahan dengan jelas. Okay, bagi arahan ataupun bukan arahan. Bagi suggestion dengan jelas. Yang ketiga, bagi sebab. Kenapa kita suruh dia ambil package hot selling? Faham? Dan yang keempat, bagi reward. Contoh dia punya ayat. Okey puan. Contohlah kita panggil nama kan. Okey. Okey puan Sofia. Apa kata puan cuba package RM39 untuk semua perasa kacang kami. Sebabnya apa? Kerana berdasarkan feedback yang kami terima, semua yang cuba perasa lengkap kami puas hati. So nampak tak? Sofia, nama. Ini adalah nama. Cuba package ni adalah cadangan. Okey, ini adalah cadangan. Feedback adalah sebab. Puas hati ni adalah apa yang didapat. So ini adalah report. Okey. Kiranya kita kena sebut nama customer ke? Kalau boleh lah, kalau ada. So kalau tak ada nama customer, panggil puan cik pun tak ada masalah. Tapi kalau ada nama customer, buat suggestion ni, kena sebut nama customer. Boleh? So kalau dah catat, dah screenshot, tolong komen dan. Sebab selepas kita dah cadangkan ini, barulah kita nak akan masuk part yang paling penting, iaitu macam mana nak minta payment. Masa mana nak tanya nama customer? Okay, nama customer ni tuan-tuan, kan sebenarnya kita tak perlu nak tanya pun. So contohlah kan, kita boleh guna Truecaller kan, ataupun nama FB, nama WhatsApp. Kita boleh tahu dah nama dia sebenarnya. So kalau lah kita tak dapat nama dan nama ni, tak payahlah panggil nama. Tapi kalau ada nama, tolonglah sebut nama. Itu lagi elok. Faham Boleh? Alright, good. So bila kita dah cadangkan, so kat sini customer akan kata, contohlah kalau customer kata tak apalah. Kan customer kata nanti saya survey, ataupun kita kena rejection. Okay, kita kena rejection. So apa nak kena buat? Dia kata survey je dulu.
Dia kata tunggu gaji. Dia kata mahalnya. So kita akan masuk sekarang handle rejection. So tuan-tuan masih boleh follow sikit tentang handle rejection ni. So kita ada 3 step. Yang pertama tuan-tuan, kalau kita kena reject, mulakan dengan apa? Kita mulakan dengan saya faham. Okay, kita mulakan dengan ayat saya faham dan ulang balik rejection yang dia bagi. Mulakan dengan senyuman. Allah, baik. So mulakan dengan ayat saya faham. So tak kisahlah customer tu tipu ke, betul ke, mulakan dengan ayat saya faham. Dan kenapa kita guna ayat saya faham? Ayat saya faham ini adalah tanda kita listen to understand. Kita dengar untuk memahami. Sebelum ini kalau orang tanya harga, kita bagi harga, orang nak periksa, kita bagi periksa. Tapi kali ini kita kena listen, okay, kenapa dia nak periksa cepat-cepat ni? Kenapa dia nak harga cepat-cepat ni? Faham? So kalau boleh lepas ni mulakan dengan ayat saya faham. Yang kedua, bila kita dah kena reject, dah mula dengan ayat saya faham, jangan biarkan saja. Buat dia rasa rugi. Okay, buat customer tu rasa rugi. Apa yang customer rugi sekarang? Apa customer rasa rugi sekarang? Contoh, free gift. Apa lagi? Mungkin limited stock. Mungkin apa lagi? Free gift, limited stock, harga combo. Rugi atau menyesal. Okay, so apa yang dia rugi atau menyesal kalau tak ambil package kita sekarang? Kan free gift. Faham So apa saja yang dibuat rasa rugi adalah rugi yang monetary value. Maksudnya yang dia rugi sekarang. Faham? Jangan kata, puan, saya faham puan kena tunggu gaji. Tapi kalau puan tak ambil kacang ni hari ni, saya takut puan nanti kempunan pula. Tak payah. Alright, so kita tak nak guna ayat macam itulah. Right? So bila kita dah buat dia rasa rugi, step yang ketiga adalah double confirm. Double confirm. Maksudnya dia tunggu gaji tu sebab apa? Okay. Kalau customer reply tak apalah, tak ada rezeki macam mana sir. Okay puan, saya faham. Puan rasa puan tak ada rezeki hari ni. Tapi kan puan, saya tak nak puan terlepas tau offer hari ni. So boleh saya tahu harga dan offer saya bagi okay kan? Itulah ayat dia. Saya belum habis lagi double confirm tu. So ayat dia apa? Okay, saya nak tanya ataupun okay, saya faham. Kalau tak ada, puan rasa puan tak ada rezeki hari ni, tapi saya tak nak puan terlepas special offer lagi hari ni. Boleh saya tahu? Kat sini boleh saya tahu harga dan offer yang saya bagi. Okey kan? Dapat tak? Nah, ni ayat dia. Contoh, bagi satu rejection. Customer suka bagi. Cuba korang buat, tuan-tuan buat. Kan, lain kali. Kita ambil lain kali Lain kali. So ayat dia apa? Okey puan. Ataupun okey sis. Sis perlukan ataupun sis nak lain kali. Nampak tak kita ulang balik? Lain kali. Yang kedua, tapi kan saya tak nak sis terlepas lagi offer yang macam hari ni. Yang ketiga, boleh saya tahu sis nak lain kali sebab apa? Offer
dan harga yang saya bagi okey kan? So itu je. Nah, ayat dia. Kalau okey tak, boleh ke? Boleh ke guna? Kalau saya kurangkanlah, ada tak kat belakang tu. It's better ganti okey kan? Boleh ke guna tanda soal dalam WhatsApp kita dengan customer? Boleh. Tapi saya tak suka guna. Saya tak suka guna tanda soal. Sebab bila jadi soalan, dia kena fikir. Kalau sis nak, sis contact, bagi tahu balik. So, bulat kan ni? Okay sis, kalau sis nak, sis contact balik. Tapi kan sis, saya tak nak sis terlepas lagi tau offer hari ni. Kan boleh saya tahu, harga dan offer saya bagi, okay kan? Yang penting kita dah berconfirm. Dia nak nanti tu sebab apa? Harga tak okay ke? Harga mahal sangat ke? Macam mana? Kan? Kalau dia kata harga mahal lah. Dah ready ke? So, dia kata, harga tak okay. Okay, harga tak okay, mahal. So, apa kita buat? So, step yang pertama, tanyalah bajet dia. Okay, puan. Okay, sis. Kalau macam tu, boleh saya tahu berapa bajet yang puan ada dan selesa untuk belanja hari ni? Boleh saya tahu berapa bajet yang sis ada dan selesa untuk belanja hari ni? Nampak tak? Kat sini kita offer, contohlah mungkin 100. Dia kata, mahal sangat lah, tak mampu. Kat sini contohlah, dia kata, saya ada RM20 je. Betul? Dah tanya bajet, ada RM20. Lepas tu kita buat apa? Daripada 100, ada RM20, kita buat apa? Upsell. Jangan lupa. Upsell. So kata RM20, okay puan tambah lagi RM19. Kita ambil 4 balang ataupun 4 botol 4 bekas. Okey lah. Tapi saya ada 20 je. So 20 tu nak buat apa? 20 nak buat apa? 20 tu nak buat apa? 20 nak buat apa? Dapat 2 kacang. Janganlah. Dia dah setuju ambil 4 kacang tapi dia ada 20 je. 20 tu kita buatlah deposit. Settle. Itu je. Faham tak? Sebab apa? Sebab dia dah setuju untuk upsell tambah 18, dapat 4. So deposit lah. Barang jangan hantar dulu. So ini kalau orang kata mahal. So adakah kita cepat give up lah lepas ni? Tak. Kita double confirm dulu. Dia tak nak beli ni sebab apa? Kalau harga mahal, berapa harga yang dia selesa? Faham tak? Okay, boleh tak tanya customer dulu berapa bajet baru up katalog ikut bajet customer? Boleh? Tapi biasanya saya takkan up bajet tu awal-awal. Kita ni bukannya jual set baju nikah yang harganya mahal-mahal. Kita jual kacang kot. Kan, kita ni jual kacang. Takkan nak kena tanya berapa bajet awak untuk beli kacang saya ni? Kan, repack kacang RM20 aci tak. Orang boleh jual banyak, nak jual RM20 juga. Kenapa? Ingat, kita ada target kena capai 385. Nak jual juga RM20. Kenapa? Kita ada target, capailah target tu. Faham? So, kadang-kadang kita blast kat grup kawan-kawan, krik-krik. Sesuai tak kita blast kepada kawan-kawan secara personal, rasa janggal pula. Sebab kawan-kawan dah tahu kita jual sebab tak pernah blast dalam grup. Okay, Mas Surah. Okay. Kalau kita blast pada orang, maksudnya kita cari customer. Betul tak? Sebab apabila kita cari customer, ingatlah pesan saya, rejectionnya lebih tinggi. Kalau sanggup, terbakar muka, let's go. Memang dapat hasil. Tapi rejection daripada 100, mungkin 1 je yang respon. Itu apabila kita approach orang. Tapi kalau orang cari kita, daripada 10 orang, insyaAllah close 1 atau 2. Okay? Itu je. Saya dia buat deposit. So, kalau kita dah confirm harga, customer setuju, lepas tu dah bagi nombor account, tapi tak buat payment. Okay, sabar. Tapi yang ini, faham tak ni? Nak handle rejection. So, kalau kena reject, first thing kena buat apa? Mulakan dengan ayat apa? Mulakan dengan ayat, saya faham. So, jangan lupa handle rejection. Maksudnya, saya faham tentang apa. Jangan kau kata saya faham. Nanti customer tanya, apa yang kau faham? Tahu tak apa? Ulang balik apa yang dia cakap tu. Yang kedua, buat dia rasa rugi. Kan apa yang dia rugi kalau dia tak ambil kita punya pilihan, apa yang dia rugi kalau dia tak ambil offer kita. Dan yang ketiga, double confirm. Contoh kalau dia kata tunggu gaji.
Kan jangan tanya dia, boleh saya tahu berapa gaji, berapa bila gaji awak tu? Jangan tanya. Kita tanya lah, okey faham, harga dan kacang kita bagi tu okey tak sekarang ni? Kan, kaftan yang kita nak bagi ni okey tak? Kaftan okey, harga okey, tapi kena tunggu gaji lah. So nak buat apa? Minta deposit. Berapa yang dia ada dan selesa, deposit je dulu. Contoh, kaftan kita RM68, kan? Ataupun ambil lah 300. Dia ada 50 je. Ambil je lah 50 untuk deposit. Nanti bila dah gaji, tambah lagi 50, barulah post kaftan dia. Faham tak ni? Okay, sir, macam mana rejection? Saya tanya suami dulu. Suami tak bagi beli pula. So, bila kena rejection, mula dengan ayat apa? Okay, sis, saya tahu ataupun saya faham, sis perlu tanya suami dulu. Tapi kan sis, saya tak nak sis terlepas tau offer yang saya nak bagi hari ni. Boleh saya tahu, sis nak tanya suami tu sebab izin kan? Harga dan offer yang saya bagi, okay? Dah. So sekarang, contohlah, kalau husband tu tak bagi beli, tahu perlu mampu. M yang terakhir, mampu. Kalau dia mampu beli, tapi tak mampu dapatkan sebab suami tak bagi, dapat close tak? Janganlah gaduh dengan suami sebab kacang. Aku kata jangan beli. Kau gegak beli kan gaduh. Janganlah. Ada banyak benda lagi kita boleh makan tanpa bergaduh dengan suami. Faham Itu je lah. Faham Closing ni sama dengan record agent baru? Sama. Selagi dia manusia boleh guna. Okay? Dah. Boleh So kalau agent kat KT, Kuala Terengganu, ataupun kalau agent kat kita tak ada offer dan gift nak offer sebab semua diuruskan oleh HQ, ada suggestion tak selesa. Kita boleh bagi e-book, kita boleh bagi video cara pakai, kita boleh bagi konten untuk cara guna, kita boleh bagi konten untuk cara simpan, kita boleh bagi konten untuk cara gosok, kita boleh konten untuk cara cuci. Banyak kita boleh bagi sebenarnya. Itu adalah konten-konten yang tak perlu ada cost yang kita boleh bagi pada customer. Okay? Alright. So ini kalau customer reject. Boleh Tuan-tuan masih flow tak? Ikut tak flow ni? So kita dah bagi harga, kita dah cadangkan, customer reject, nak kena buat apa? Okay, ini cara dia. Okay, kalau customer setuju. Customer dah minta nombor account tapi tak bayar. Esoknya nak follow up macam mana? Sabab je lah Fatihah, sabar. Inilah dia ayatnya, ya Allah. Kan, kau nak suruh aku cepat-cepat ni nak pergi mana? Kan, sabar. Dia ada step by step dia. So sekarang customer setuju. Okay, kita dapat customer dari Syurga, dia nak beli 381. Waktu kita buat apa? Saya check dulu. Fatihah, awak dah bagi nombor account. Okay, awak bagi nombor account. Lepas tu awak buat apa Fatihah? Ni untuk yang lain juga ni. Dah bagi nombor account, lepas tu buat apa? Dah bagi nombor account, lepas tu buat apa? Dah bagi nombor account, lepas tu buat apa? Post lah. Post. Bayar pun tak lagi, post benda. Screenshot apa? Tunggu dia bayar. Nampak tak ayat tuan-tuan Rafan? Tunggu dia bayar. So kalau minta payment pun dengan ayat apa? Kalau dah bayar. Betul tak? Bayar sebelum pukul 4. Cuba ngaku dengan saya. Siapa yang buat macam ni? Kan, Puan, nanti kalau Puan dah bayar, jangan lupa update dengan saya. Nanti kalau dah bayar, Puan access receipt bagi saya. Nanti. Sekarang saya nak tanya tuan-tuan Puan. Tunggu kalau sebelum nanti. Tunggu ni nak tunggu sampai bila? Nak tunggu dibayar sampai bila? Kalau dah bayar ni sampai bila? Kalau sebelum ni, contohlah pukul 4, sekarang pukul 12. Ada 4 jam. 4 jam ni apa? Masa ada peluang. Blue tick. So salah siapa? Salah kita. Nanti bila? So nampak tak? Arahan CTA yang tuan-tuan bagi, nak minta payment pun tak jelas. So kalau customer tak bayar, jangan marah dia lah. So nampak tak? So sekarang saya nak tanya, nak payment bila? Tuan-tuan bukannya minta payment sampai beribu-ribu pun.
RM38 je. Sekarang nak payment bila? Nak payment bila? Sekarang. Semua confirm nak payment sekarang? Nak? Betul? Semua nak payment sekarang, betul tak? So soalan saya. Okay, bawa bertenang. Tarik nafas. Hembus. Kenapa tak pernah minta? Kenapa tak pernah minta? Kenapa tak pernah minta payment tu sekarang? Saya tanya, kenapa tak pernah minta payment tu sekarang? Takut. Kenapa dengan takut? Customer marah ke? Oh, macam mendesak. Takut kita push customer je. Okay, tuan-tuan, sebelum saya habiskan ayat minta payment sekarang dengan ayat yang paling sopan dan insyaAllah boleh dapat customer tu, boleh tak saya nak cerita satu cerita? Tuan-tuan kat sini, kalaulah kita dapat jumpa ramai-ramai, tuan-tuan nak ajak saya dan founder-founder makan kat mana? Dan kita orang request nak makan seafood. Nak bawa ke mana? Makan ke mana? Bagan Lalang. Okay, Bagan Lalang, menarik. Port Dickson pun nice juga. Nak ajak kita orang ni makan kat mana? Kita orang nak belanja, cuma kita orang tak tahu nak makan apa. Korang pilih. Kan, Kemaman, Tulang, Ganu, tepi pantai, takut customer tak selesa. Sabarlah kejap, Pak customer tu nantilah. Orang cerita pasal makanan ni. Makan durian, kami nak makan seafood, puan. Durian tu nanti, seafood. Nasi kandar Pening. Oh, dahsyat gak ni korang ni kan. Umbai. Okay, faham. So, kita pilih satu tempat, tepi laut, tepi pantai, tengah dah set meja panjang. Okay, boleh bayangkan? Okay. Akan datang seorang makcik, meja ke meja, jual keripik. Pernah jumpa tak? Pernah jumpa tak makcik tu? Pernah jumpa tak? Pernah Pernah jumpa Alright, so makcik tu, kita boleh tahu makcik ni profesional ke ataupun ke meja-meja, dia tanya, Azila nak keripik? Dia kata, Rohaya nak keripik? So ini adalah makcik newbie. Kenapa saya kata makcik newbie? Sebab dia tanya soalan. So bila makcik tanya soalan, Azila nak keripik, Azila jawab apa? Tak nak, tak apalah makcik, saya nak makan ikan keli kejap lagi. So, nampak tak? Tapi kalau makcik profesional, dia buat apa? Makcik profesional dia akan letak keripik-keripik di atas meja, kan? Lepas dia kata, Isma, mai pilih keripik? Isma pun, boleh, ambil satu. Betul tak? Sebab kita tak sering pun nak ambil, tapi ambil satu lah, layan makcik tu. Tapi adakah makcik berhenti? Tuan-tuan dan perempuan, makcik tu ada dalam hari ni. Dia join kelas tau. Dia buat apa? Dia upsell. Makcik upsell. Makcik cakap apa? Dik, alang-alang dah ambil tu, tambahlah lagi 2. Makcik bagi RM10. Kita ambil tak? 3? Kita ambil, tuan-tuan dan perempuan. Kita bayar tak? Kita bayar. So sekarang, makcik penjual, kita pembeli. Makcik kesian tak kat kita? Saya tanya. Makcik kesian tak kat kita? Kita ni sebagai pembeli dengan makcik tu, pembeli tu kesian tak kat makcik? Sebab tu dia beli, betul tak? Sekarang kita terbalik kan? Kita tukar situasi. Makcik pembeli, awak seller. Kenapa awak kesian kat makcik? Kalaulah makcik tu ada perangai macam awak, duk kesian kat orang, dia pergi tak meja ke meja? Dia pergi tak ke meja-meja? Dia nampak Sarimah kan, Puan Sarimah. Alah, nampak Iliana. Sian budak ni, makan nasi bujang je. Jangan tegur lah. Kan, tak mampu kot beli keripik aku ni. Kalau dia ada mindset macam tu. Dia dapat sale tak? Tak. So apa pun orang tu makan, dia akan tegur juga meja, mailah pilih, mailah pilih, mailah pilih. Dapat juga sale.
Kita ni janganlah pandang customer